Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rashan Fikri bin Suhaimi, nombor matrik A178269. Saya merupakan pelajar tahun akhir Pusat Kajian Bahasa Arab dan juga Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Penubuhan SMUA Banggul Kulim. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia saya, Dr. Farid bin Makzin, yang telah pun membantu saya menyiapkan tugasan ini. Baiklah, marilah sama-sama kita lihat. Untuk pengenalan, artikel ini bertujuan untuk melihat kronologi penubuhan sekolah menengah agama Banggul Kulim, Rantau Panjang Kelantan. Dalam usaha mencapai objektif ini, kajian ini telah pun dijalankan menggunakan pendekatan deskriptif ke atas bahan-bahan yang ada, di samping turun ke lapangan dengan menemu bual bekas guru SMUA Arab Banggul Kulim. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tiada kajian berkaitan dengan sekolah menengah agama Arab Banggul Kulim ini yang dilakukan, sedangkan banyak perkara yang boleh diambil dalam liku-liku perjuangan penubuhan sekolah menengah agama Arab Banggul Kulim. Melihat kepada dasar kajian ini dijalankan bagi menulis dan mewujudkan satu artikel berkaitan dengan sekolah menengah agama Arab Banggul Kulim. Baiklah, seterusnya metod kajian. Metod kajian ada 4, iaitu pertama, reka bentuk kajian. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif, iaitu pengumpulan data. Proses mengumpul data menggunakan analisis kandungan yang telah pun dilakukan melalui penelitian terhadap literasi keperpustakaan. Analisis data, kajian ini juga menggunakan pendekatan deduktif untuk menganalisis bahan-bahan bertulis seperti artikel, jurnal, ensiklopedia, kertas kerja, buku-buku, disertasi, tesis, makalah yang berautoriti dalam membekalkan maklumat berkenaan dengan kajian ini. Dan yang paling banyak dilakukan adalah temu bual lah. Temu bual adalah satu kaedah kajian yang amat penting kerana ia membantu pengkaji meneroka dan mendapatkan maklumat kajian secara mendalam. Temu bual yang telah pun dilakukan adalah kepada bekas guru SMUA Banggul Kulim dan juga salah seorang pendiri SMUA Banggul Kulim, iaitu Hajah Fauziah binti Haji Abdul Latif. Okay, next. Pada fasa yang pertama, kronologi penubuhan SMUA Al-Fauziah, perlu kita fahami di sini, sebelum daripada kemerdekaan, kebanyakan sistem pembelajaran yang diterapkan di negeri Kelantan adalah melalui sistem institusi pondok. Dan apabila setelah berlaku kemerdekaan, sistem ini telah pun diubah seiring dengan kehendak yang dijalankan oleh penjajah. Okey, dan banyak tempat-tempat ataupun pondok-pondok yang telah pun diubah kepada sistem sekolah. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam tentang penubuhan SMUA Banggul Kulim ini, kita perlu tahu dulu sejarahnya bermula daripada mana. Sejarahnya bermula dengan salah seorang insan yang diberi nama Haji Umar bin Abdul Samad. Okey, beliau dilahirkan di kampung Tanjung Jering, Bacok, Kelantan pada tahun 1882. Okey, pendidikan beliau bermula dengan pendidikan di rumah, iaitu Haji Abdul Samad sendiri ini adalah imam kampung dan dia mendidik anak dia ni untuk menjadi seorang yang alim dalam agama lah. Dan beliau menyambung pengajian di Sungai Keladi. Sungai Keladi ni di Kota Baru. Okey. Dan seterusnya beliau menyambung lagi pengajian di Besut, di mana kita tahu bahawa dulu di Terengganu dan juga di Kelantan ini merupakan tempat penyebaran ilmu, dan tak lupa juga di Patani. Okey. Beliau lepas habis di Besut, beliau menyambung lagi pembelajaran di Pondok Tok Kenali. Dan beliau ramailah seiring dengan ulama-ulama yang ada pada zaman itu, ramai di kalangan mereka itu adalah sahabat-sahabat beliau. Tapi sayang, beliau hanya sempat belajar di Pondok Tok Kenali saja dan tidak sempat sambung pergi ke Mekah. Disebabkan oleh beberapa hal lah. Yang pertama adalah beliau telah pun berkahwin, dan tuntutan keluarga itu dengan desakan keuangan yang ada pada waktu itu tidak mampu untuk membawa beliau pergi belajar ke Mekah. Namun beliau bertekad bahawa anak-anak dia mesti pergi belajar ke Mekah. Takut. Gitu. Jadi beliau memiliki dua orang cahaya mata. Yang pertama adalah Abdullah bin Haji Omar, dan yang kedua adalah Abdul Latif bin Haji Omar. Abdullah bin Haji Omar ini beliau telah hantar pergi belajar di Mekah, tapi sayang Abdullah telah pun meninggal di Mekah. Dan seterusnya adik beliau, iaitu Haji Abdul Latif, telah pun pergi ke Mekah dan belajar selama 10 tahun dan balik ke Malaysia dan sama-sama buka pondok bersama dengan Haji Omar.
Seterusnya sumbangan beliau kepada masyarakat di Rata Panjang. Haji Omar ni sebenarnya berasal daripada Bacok. Beliau buka pondok di Bacok tapi tidak mendapat sambutan mana, dan pada waktu itu Haji Yaakob, ayah kepada Haji Mak, telah pun minta kepada Haji Omar untuk datang ke Rata Panjang untuk mengajar ilmu agama di Rata Panjang. Sebelum tu beliau telah pun ada mari sokmo di Rata Panjang secara berkala, iaitu pengajian selepas daripada maghrib. Beliau akan mengajar kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tasawuf, Munatul Musalli, Badraul Badrain, Penawar Bagi Hati, kitab-kitab gitulah beliau akan mengajar. Jadi Haji Yaakob ni minta suruh menetap di Rata Panjang. Pada waktu tu di Rata Panjang ni tak ramai orang. Lebih kurang yang ada pada waktu itu tak sampai 100 orang pun. Jadi apabila mari di sini, beliau telah pun melahirkan satu pondok, iaitu Pondok Haji Omar. Dan daripada pondok inilah rentetan dan juga idea beliau telah pun beliau mengamanahkan Haji Muhammad untuk buat satu sekolah bagi memudahkan urusan pelajar-pelajar ni untuk belajar agama. Orang tua golongan dewasa ni dah pun belajar di masjid setiap lepas maghrib. Tapi golongan muda ni tak ada tempat yang sesuai. Jadi Haji Omar mengamanahkan untuk buat satu sekolah kepada anak-anak muda ini. Pada zaman tu ada dah sekolah-sekolah kebangsaan, tapi untuk mengajar ayat agama ni tak ada lagi. Khususnya kronologi penubuhan Al-Fauziah. Pada tahun 1964 ada Al-Fauziah telah pun ditubuhkan, dan pelajar pertama adalah selama 75 orang, di mana kelas ada sebanyak 4 kelas, 2 kelas di masjid ataupun surau Haji Omar, dan 2 kelas lagi di rumah Haji Mak sendiri. 2 kelas di rumah Haji Mak itu adalah untuk perempuan, dan 2 kelas di surau itu adalah untuk lelaki. Seterusnya pada tahun 1965 satu bangunan telah pun diberikan oleh salah seorang penduduk di Rata Panjang itu untuk membina, untuk bangunan sementara untuk pelajar-pelajar ni belajar sementara sekolah menengah agama Al-Fauziah ni siap dibina. Jadi dalam tempoh setahun pelajar telah pun bertambah daripada 75 orang kepada 120 orang, dan pertambahan 3 bilik darjah. Bangunan yang diberikan tu ada lebih kurang 7 ke 8 bilik darjah, dan tambah lagi 3. Lebih kurang macam itulah. Dan pada tahun 1967 bangunan sekolah Al-Fauziah telah pun siap dibina sepenuhnya dan boleh menempatkan lebih 200 orang pelajar, dan ada lebih kurang 7 bilik darjah bermula daripada ibtidai 1 sampailah kepada tingkatan 3. Jadi pada zaman itulah di mana ramai pelajar-pelajar daripada kawasan sekitar atau Panjang ni, contohnya seperti di Kampung Tasik dan beberapa kampung berdekatan dengan Rata Panjang ni, telah pun datang belajar di Al-Fauziah. Kerana pada ketika itu berlaku satu revolusi di mana ramai pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan telah pun berpindah kepada sekolah-sekolah agama ni. Lebih kurang macam tu. Dan berlaku pada fasa 2. Fasa 2 ini berlaku bermula pada tahun 70-an sehingga tahun 80-an lah. Pada fasa kedua ini tidak banyak peristiwa penting yang berlaku, tapi 2 peristiwa penting yang berjaya ataupun menjadi pemicu batu asas kepada penubuhan SMUA Banggul Kulim. Peristiwa yang pertama adalah kemasukan pelajar daripada Thailand. Geopolitik Rantau Panjang merupakan satu kawasan yang berdekatan dengan sempadan, berdekatan dengan Thailand, iaitu Sungai Golok, Rantau Panjang dan juga Sungai Golok. Dan pada tahun 1907 ada 2 perkara yang berlaku sebenarnya. Yang pertama adalah demonstrasi pada tahun 1975, iaitu demonstrasi revolusi Fatani yang berlaku akibat tindak balas daripada rakyat Fatani kerana Navy Thailand pada waktu itu menangkap 7 orang-orang Melayu dan membunuh mereka, melempar mereka dalam sungai di Narathiwat. Dan salah seorang daripada mereka selamat dan pulang beritahu kepada kampung, dan berlakunya revolusi ini. Dan revolusi ini telah mencetuskan satu gerakan
di mana ramai pelajar-pelajar daripada Thailand ini telah pun datang belajar di sekolah berhampiran dengan sepadan. Bukan sahaja di Rantau Panjang, malah ada di Jeli, di Tanah Merah dan banyak lagi. Dan kemasukan pelajar Fatani di sekolah Al-Fauziah ini pada batch yang pertama adalah pada tahun 1976, iaitu lebih kurang dalam 20-30 orang, dan kebanyakan mereka ini lepasan daripada pondok dan juga tadika di Thailand lah. Jadi ada yang masuk darjah 5, ada yang masuk darjah 4, ada yang masuk tingkatan 1, ada yang masuk tingkatan 2 secara rawak, lebih kurang macam tu. Seterusnya adalah fasa 3. Fasa 3 ini yang pertama adalah politik dan penubuhan SMUA Bangu Kulim. Haji Muhammad bin Yaakob selepas berlaku kemasukan ramai pelajar-pelajar daripada Thailand, Haji Hussein Ahmad pada ketika itu timbalan Menteri Besar meminta Haji Mat untuk masuk UMNO untuk membangunkan Rantau Panjang. Sebelum itu Haji Muhammad bin Yaakob ni, Haji Abdul Latif, Haji Omar, semuanya adalah orang PAS. Dan pada tahun 1977 PAS telah pun berpisah dengan UMNO. Jadi pada waktu itulah Haji Hussein Ahmad ni datang minta kepada Haji Mat supaya masuk ke dalam UMNO dan sama-sama membangunkan Kelantan. Pada waktu itu kita tahu bahawa pembangunan ini kebanyakannya dipegang oleh kuasa pusat. Jadi dengan kemasukan Haji Mat ke dalam UMNO ini mampu merancangkan lagi, membangunkan lagi bandar Rantau Panjang itu. Sebab kita tahu Rantau Panjang merupakan salah satu daripada pintu masuk negara yang sangat-sangat kurang diberikan kekuatan untuk membangun itu. Okey. Dan masuk UMNO ni ada tawaran yang diberikan oleh Haji Hussein Ahmad ni. Ditawarkan untuk bina satu sekolah baru, dan dinaikkan gaji seluruh cikgu-cikgu ini, dan juga dibinakan jalan raya yang menghubungkan Rantau Panjang dan juga Pasir Mas. Jadi dengan tawaran ini Haji Mat telah pun fikir panjang dan dia masuk dalam UMNO, dan dia fikir bahawa salah satu jalan untuk membangunkan Rantau Panjang ini adalah dengan melalui politik. Pada waktu itu semua orang nak buat sesuatu semuanya dengan politik. Kena ada kuasa baru boleh buat sesuatu. Macam tu. Dan pada tahun 1981 jalan raya yang menghubungkan Rantau Panjang dan juga Pasir Mas telah pun dibina dan telah pun siap. Yang kedua, pada tahun itu juga kerajaan negeri telah pun memberikan dana sebanyak RM1 juta untuk membangunkan sekolah. Jadi 2 bangunan dan 1 kantin dibina di atas tanah seluas 7 ekar. Okey. Satu bangunan ini menempatkan lebih kurang 14 buah kelas, 7 kelas di atas, 3 tingkat, 7 kelas di atas, di tengahnya bilik guru dan di bawahnya ada 7 kelas. Dan 1 kantin di sebelah, dan di hujung lagi ada bangunan tingkatan 1 yang menempatkan lebih kurang 4 kelas. Dan keempat, pembinaan dan pembukaan sekolah ini telah diadakan dengan gilang gemilang dan dirasmikan oleh Datuk Seri Musa Hitam. Pada ketika itu beliau adalah TPM, Timbalan Perdana Menteri. Hadir sama juga Tengku Razali, dan ada juga Menteri Besar Kelantan Haji Muhammad bin Yaakob. Menteri Besar masa dulu UMNO lah yang menguasai Kelantan ini, yang menjadi kerajaan negeri ini UMNO. Dan sekolah SMUA Bangu Kulim ini telah pun siap sepenuhnya pada tahun 1982 dan boleh beroperasi, dan kebanyakan pelajarnya dah mula masuk. Dalam waktu yang sama, sekolah Al-Fauziah tetap ada dan mereka berbagi-bagi pelajar, lebih kurang macam tu. Dan ini adalah kata-kata daripada Hajah Fauziah. Sekolah merupakan sebuah institusi yang mampu mengubah sesuatu masyarakat. Bertitik tolak daripada inilah sekolah ini dibina. Kesedaran yang ada pada pengajar-pengajar orang-orang dulu untuk mengubah nasib anak bangsanya telah pun berjaya, dan pada ketika ini ramai di kalangan anak bangsa yang telah pun belajar di SMUA BK, lepasan SMUA BK ni telah pun menjadi orang-orang yang hebat dan mampu untuk menjaga sesuatu masyarakat. Okey, setakat itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.